Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Kita sambung huraian kita pada muka surat yang ke-18. Bagaimana kita telah bincang sebelum daripada ni bahawa Allah sebaik-baik pelindung. Disuruh oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang yang mengikutimu. Pada muka surat yang ke-18 dia buat mari satu firman Allah Ta'ala, alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Surah Az-Zumar ayat yang ke-36. Dia kata huraian masalahnya adalah sesungguhnya seorang hamba dengannya dimaksudkan untuk memperhambakan diri kepada Allah, yang mana Allah telah menjadikannya sebagai hamba, menundukkannya, mengatur dan mengarahnya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahawa seluruh makhluk adalah hamba Allah, mencakup orang-orang yang berbuat kebajikan ataupun orang-orang yang membuat keburukan, orang-orang mukmin ataupun orang-orang kafir, para penduduk syurga ataupun penduduk neraka, yang mana Allah adalah Rabb mereka, Raja bagi mereka semua. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak dan kemampuannya sedikit pun. Kalimah itu kalimah takdir, kalimah takdirnya sempurna dan tidak ada yang terlewatkan, baik pelaku kebajikan ataupun pelaku keburukan. Jadi keterangan pada 40 tu, nota kaki di bawah tu, perkataan ini ada petunjuk kepada hadis dari Nabi SAW, dari perkataan beliau, atani Jibril faqala ya Muhammad qultu wa ma aqulu qala qul. Malaikat Jibril datang kepadaku, ia berkata, hai Muhammad, katakanlah, aku berkata apa yang harus aku kata. Lalu ia pun berkata, katakanlah, a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq. Yang bermaksud, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada yang terlewatkan, baik pelaku kebajikan maupun pelaku keburukan, dari segala keburukan apa yang diciptakan, hinggalah kepada akhir hadis ini. Baik. Apabila Allah Ta'ala menyebut bahawa kita ni hamba Allah dan semua makhluk ni merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut tunduk pada Allah. Jadi kalau berdasarkan kepada apa yang kita sebut, proses perhambaan diri kepada Allah ni adalah satu proses yang manusia kena buat atas muka dunia. Daripada akil balik sampailah kepada
nyawa sebelum sampai di halqum, itu adalah proses ta'abbud kepada Allah Ta'ala. Daripada kecil kita diajar macam mana nak jadi hamba Allah dengan didikan-didikan yang kita sebut sebagai didikan agama. Jadi hamba Allah Ta'ala ni dia mesti mari daripada mengenal Allah. Mesti mari daripada mengenal Allah. Oleh kerana itu kita sebut kalimah la ilaha illallah tu dalam keadaan kita kenal siapa dia Allah. Dan kita sebut Muhammad Rasulullah tu dalam keadaan kita kenal siapa dia Muhammad Rasulullah itu. Barulah dia datang proses macam mana nak jadi hamba Allah, sehinggalah dia digelarkan sebagai ibadur rahman, ibad yasyakur, dan semacam-macam ibad. Dan ibad ni dalam Quran ni semua merujuk kepada hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kufur pada Allah, dia tidak sedar bahawa dia tu hamba Allah. Dia tidak sedar. Perasaan tidak sedar ni mari hasil daripada tidak tahu tujuan untuk hidup atas muka dunia ni untuk apa. Orang mukmin dia tahu tujuan hidup atas muka dunia ni. Oleh kerana tu kita ambil Allah sebagai tempat kita berlindung. Oleh kerana itu Nabi sebut pada kita, baca a'udzu bikalimatillahi tammatil lati, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Itu takdir. Kalimat-kalimat ni kalimah takdir. Kalimah takdir Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ataupun benda-benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua benda, kebaikan ataupun keburukan. Ketetapan Allah Ta'ala kepada kita ni sama ada kebaikan atau keburukan. Kalau dia berbentuk kebaikan, kita minta dengan Allah dengan permintaan Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Itu bentuk kebaikan. Kita minta dengan Allah, iaitu as'aluka, minta, al-'afu, pengampunan, dan juga afiyah. Afiyah ni makna beres daripada semua masalah. Kalau sakit sembuh, kalau hutang mudah bayar, kalau macam-macam, itu orang panggil afiyah. Jadi na'udzubika ni, na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu juga ketetapan yang kadang-kadang Allah Ta'ala tetapkan, tapi kita minta jauh. Dengan asbab kita bersangka baik dengan Allah, dan kita minta supaya benda yang dijauhkan itu daripada Allah Ta'ala, Tuhan jauhkan. Kecuali memang Tuhan tetapkan kepada kita begitu supaya kita tempuh benda tu. Sakit contoh, kita minta supaya sihat, kita minta supaya jauh daripada penyakit, tapi sakit tu hinggap juga pada tubuh kita. Itu bermakna kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit tersebut. Kesusahan, walaupun kita lari dah daripada kesusahan ni, kita lari dengan cara kita meniaga dengan cara yang ada plan meniaga. Tiba-tiba meniaga tu ikut plan dah, tapi rezeki di sebalik tu Tuhan bagi. Itu merupakan ujian. Jadi orang mukmin ni bila dapat ujian, dia dapat pahala, kerana jiwa dia ada kesabaran dalam ujian. Orang kafir ni bila dapat ujian, dia mudah nak bunuh diri, dia mudah nak fed up, dia mudah nak jadi macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pengobatan jiwa yang disebut oleh Nabi SAW tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tidak ada agama. Dia tidak ada agama. Agama dia juga ajar berkenaan dengan nak rehatkan tubuh kita, nak rehatkan roh kita. Orang panggil nak tenang. Macam agama apa? Agama Buddha ada senaman yoga dia, nak suruh tenang. Tapi semua itu benda yang tidak bertepatan dengan kehendak Tuhan yang menjadikan manusia. Tuhan yang menjadikan manusia ni Allah. Jadi bila manusia ni rosak daripada sudut dalaman, diminta balik kepada Tuhan dia. Sebagaimana kereta yang rosak enjin, diminta bawa balik pada pomen. Tidak ada orang benja ni, kalau dia kereta rosak, dia pergi suruh tukang masuk buat. Kalau ada tu jenis memang bukan daun ketum je, dengan umbi-umbi ketum pun dia telan. Kalau ada lah.
Mesti kita balik pada tuan dia. Balik tuan dia. Dan kebanyakan manusia yang ditimpa masalah mesti berbalik kepada agama. Tapi jalan agama lain tu tak betul, jalan Islam je betul. Nak merobat jiwa manusia. Walaupun marilah hok barat kata orang panggil psikologi, pakar psikologi, ilmu psikologi yang diberi oleh barat. Semua tu kalau kita tengok ada disebut dalam Quran. Ada disebut dalam Quran. Kita kena relax, cara nak relaxnya macam ni, cara nak suruh hati kita tenang. Pagi-pagi kita kena tengok benda yang hijau, dia kata. Bukan mengempen ni. Tu Imam hijau-hijau dia pelik dia kata tak. Bukan mengempen ni. Kena tengok benda yang hijau. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni hijau? Hijau kenapa? Kerana hijau ni menyejukkan mata dan merehatkan minda. Itu kajian daripada ahli sains lah. Kita kena duduk tengok pagi-pagi ni mata kita pun cerah, minda kita pun seronok. Sebab apa? Sebab itu daripada ilmu psikologinya begitu. Dia ajar bagi kita. Boleh juga buat begitu, guna hak dia pun. Tapi Quran ajar bagi kita, ala bi dzikrillah tatma'innu bihil qulub. Dengan zikir pada Allah ni hati tenang. Maknanya sambil kita tengok hijau tu, subhanallah, kita kata cantik. Keluar daripada mulut kita subhanallah tu maknanya zikir lah tu. Zikir lah tu. Ini pengubatan jiwa yang bermasalah. Sebab manusia hari ni masalah banyak. Masalah banyak. Kokongan daripada jiwa, masalah banyak. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kesian orang yang ada masalah ni. Dia tak jumpa cari punca masalah. Saya berhenti traffic light kemarin dulu. Ada orang perempuan mari bawa motor, bawa tongkat, dia ketuk-ketuk pintu, minta derma. Allahu Akbar. Kesian juga dia. Tapi tak tahulah dia tu mari daripada mana. Orang zaman law ni macam-macam jenis orang. Tapi hak lagu ni kalau kita nak bagi, kita bagi je lah, tak tanya banyak. Bismillah. Kalau dia tipu, dia berdosa. Nah, satu lagi masalah zaman law ni, orang mari curi tabung masjid sehari dua ni kan. Nah, yang dihukum, diaibkan begitu. Pencuri diaibkan, dimandikan dengan mandi jenazah tu. Cucur air. Dia kata mencuri dia ni kerana nak beli obat atuk dia. Allahu'alam lah betul ke tak. Yang pertama sekali, bukan nak bela pencuri, tapi dia tidak patut diaibkan begitu. Nak mandi dengan secara mandi jenazah gitu tu bukan jalan penyelesaian masalah dia sebenarnya. Kalau budak tu pesen jenis gitu, kalau budak tu pesen jenis begitu, tapi saya bersangka baik, mungkin dia tak jenis begitu. Mau mandilah jenazah ke, mau letak mayat sebelah dia ke, dia tak tahu. Hantu takut ke dia. Bukan cara begitu. Yang keduanya, dia mencuri itu sebab apa? Sebab apa dia mencuri? Adakah kerja dia memang mencuri, ataupun musim-musim PKP ni dia kena buang kerja sebagainya, dia tengok atuk dia tengok adik dia tengok rumah dia tu tak cukup makan, yang mungkin dia rasa nak pergi mana jalan nak cari makan, dia buntu dengan masalah. Yang saya herannya, orang masjid tu, ni nak kena ni, duit di papan tanda masjid berlambak-lambak, 50,000, 60,000, duit macam-macam. Ada duit wakaf tu, ada duit wakaf ni, ada duit untuk jamuan, duit macam-macam. Adakah dia untuk mengenyangkan perut orang mari masjid saja? Macam mana dengan hak tak mari masjid yang ada dalam qaryah kita ni, orang yang kelaparan kerana tak cukup makan? Yang ni masjid kena ambil tahu. Yang ni masjid kena ambil tahu. Bukan kira mari ustaz jamu kambing je. Lepas tu ya ustaz gauk tu. Bukan sini lah, cerita tempat lain lah dah.
Kira buat jamuan jambu kambing, kira buat jamuan jambu kambing, buat jamuan jambu kambing. Yang rumah kita ni ada di antara kita nak buka sekolah ni tak buka sekolah lagi ni. Ada di kalangan ahli kampung kita ni tak cukup duitnya dengan anak ramainya, apa peranan kita orang yang pegang masjid. Batu hasrat tuanku Raja Perlis tak mau bagi politik ni masuk dalam masjid. Masjid bukan institusi politik. Kalau bagi orang politik jaga masjid, dia ikut nak bagi politik dia lah. Kalau nak bagi apa-apa, orang politik kena bagi. Orang tahu dia tu orang politik. Tak kira dia ketua bahagian ke, cawangan ke apa ke. Tapi orang kata dia ni ada kepentingan politik ni. Lalu kita lantik AJK masjid, orang yang tidak berkepentingan. Tidak berkepentingan. Nanti AJK masjid yang betul-betul orang boleh jaga masjid. Boleh faham tu? Nanti orang yang memantau masjid, dia sebut nazir ke apa ke, nanti orang yang betul-betul memantau masjid, bukan orang politik. Sebab kalau orang politik, dia akan bawa politik masuk dalam masjid. Bukan negeri Perlis ni, Venezuela cerita ni. Mudah je kita nak faham benda tu. Sebab tu kita kena ada dalam diri kita ni sifat khidmat pada masyarakat. Oleh kerana tu kita nampak apa peranan kita sebenarnya di dalam menyambung tugas Nabi untuk ambil orang jadi hamba Allah Ta'ala. Masjid sebagai pusat dia. Kita duk kuliah hari ni, mari mungkin ada yang menambah, mungkin ada yang kurang. Mungkin ada yang muka sama je. Tapi seorang ahli masjid, dia kena fikir macam mana nak tambahkan jemaah Qaryah ni mari dengar mengajar. Paling kurang setahun dia mesti tarik seorang mari. Tapi kalau kita duduk dalam lingkungan kita saja, lama-lama tak ada seorang kawan ni. Mati sebab apa? Darah tinggi. Apa tak ada seorang mati dulu kecil manis. Mati seorang jantung. Lama tak ada orang masjid. Sebab kita sebagai ahli jemaah masjid ni tidak ambil peluang untuk ajak orang sama-sama mari masjid juga. Bukan nak suruh buat macam orang tabligh tu pergi rumah ke rumah, tidak. Paling kurang kita berkawan ramai-ramai ni, saya yakin kalau kita berkawan dengan orang yang di luar daripada lingkungan masjid ni, kita akan tahu ceritanya macam mana. Kadang-kadang orang takut nak pergi masjid. Takut sebab apa? Tak lagi masjid tu. Tak lagi. Memang dia sama-sama dia pun bergaduh dia tu. Dia pening kepala sebab sama-sama masjid pun bergaduh juga. Ada puak tu imam satu, ada puak tu imam dua. Ada puak tu bila satu, ada puak tu bila dua. Ada puak masing-masing duduk puak masing-masing. Last sekali jadi berpecah belah. Bila masjid ni berpecah, kampung tu lagi berpecah. Kita kena fikir benda ni sebenarnya. Sebab benda ni bukan benda yang ringan. Benda ni benda yang berat. Kalau kita rasa kita bertanggungjawab nak jawab depan Allah di atas apa yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan kepada kita, yang Allah beri amanah kepada kita, sama ada kita AJK masjid ke, kita imam ke, kita bila ke, nazir ke, siapa sahaja, kalau tahu akhirat tu dia akan jawab di atas apa yang dipertanggungjawabkan, dia akan jalankan tugas dengan betul. Sebab Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya berkenaan apa yang kamu pimpin. Ni kerja berat ni. Ya Sayyidah Umar kata akhirat nanti yaumun nadamah. Di dunia ni mungkin menjadi orang yang disanjungi, tapi oleh kerana tidak berjaya untuk memikul amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, yang Allah bagi kepada dia, wal yaumil akhiratin nadamah, di hari akhirat nanti nadamah. Apa makna nadamah? Dia menjadi seorang yang begitu menyesal di atas apa yang dia buat. Payah masuk syurga. Allahu Akbar. Tu yang kita bimbang Nabi SAW ada sebut tu. Nabi kata tak bau syurga. Walaupun bau syurga tu jauh perjalanan, Nabi kata tapi tak bau syurga. Sebab apa? Sebab dia pemimpin, dia tak ambil tahu berkenaan dengan orang bawah dia. Lalu kita kena ambil tahu, orang masjid kena ambil tahu.
Bukan nak cara orang, tapi kena ambil tahu orang susah di mana, orang tak boleh makan di mana, payah sekolah lagu mana, kena pergi siasat, kena pergi tengok, kena turun ke bawah. Barulah kita tak payah tuning jari. No, orang tu ada pergi minta kau tak payah, tak payah. Masjid pergi tengok apa yang tak cukup. Lepas tu nak naik ke majlis ke apa, kau tu masjid punya pasal. Beri kepada orang yang betul-betul susah. Tu tanggungjawab kita. Beri pada orang betul-betul susah. Bukan beri pada kroni kita. Setengah orang beri pada kroni. Bukan cerita sinilah ni orang marah ke saya mengajar ni. Dah, beri pada kroni. Oleh kerana kamu tu kroni aku, kena aku bagi kamu sebab kroni aku. Padahal ada lagi orang yang susah tu sebab bukan geng dia, bukan geng dia. Mungkin bukan tak sehaluan dengan dia ke, tak separti dengan dia ke, dia tak berkenan lah, tak apa, ni tak payah. Bahkan dia juga susah. Dia pun bising, dia kata, oh saya ni susah dah, gaji banyak ni, tiba-tiba tak boleh bantuan. Dia kawan tu kaya, kerja pun ada gaji dah, tapi anak je ramai, dia boleh bantuan begini. Adakah kita sanggup nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana apa yang telah pun kita buat pada hari? Itu kita kena ingat, tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri kepada kita bukan di sini sahaja, tapi akan dijawab di hadapan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan ustaz-ustaz yang ada ilmu, dia kena bercakap benda betul, dia kena bercakap benda yang betul, dia kena bercakap benda yang Nabi cakap, dia kena cakap benda yang Nabi sebut. Walaupun 1000 orang ke tak suka, walaupun orang tak like dia dalam Facebook ke, walaupun orang tak follow dia ke, walaupun orang berhentikan dia daripada kuliah pun tak apa, janji dia bercakap benar. Sebab apa yang dia bercakap ni nak bercakap depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Kalau ada prinsip tu, kita duduk di mana pun kita diradai oleh Allah. Kita cari redha Allah, bukan kita cari redha manusia. Manusia tak redha bagi kita pun tak apa. Satu kampung benci pada kita, tak apa, kita ambil barang pindah pergi kampung lain, pindah pergi negeri lain. Satu negeri tolak kita pun tak apa, kita pindah barang main negeri lain. Itu dunia, kita boleh lari, tapi mati yang mengejar kita dan akhirat kita tak boleh lari. Tuhan tanya kita, aina ma takunu yudrikumul maut. Nak lari mana daripada mati tu? Dan kita nak jawab apa? Nak jawab apa? Kita kata malah mati dia perleh, apa tak boleh. Nak tambah mati, nak lari duduk Kelantan, mati juga. Duduk di mana pun kematian itu datang, dan akhirat pasti akan datang kepada kita. Kalau kita fikir akhirat, insya-Allah kita jadi hamba Allah yang baik. Orang yang tak fikir akhirat tu, orang tak jadi hamba Allah dengan baik. Dia jadi hamba kepada hawa nafsu di atas muka dunia ni. La hawla wala quwwata illa billah. Baik, tengok muka surat 19. Apapun yang dia kehendaki pasti terjadi walaupun mereka tidak menghendakinya. Ni ketetapan Allah. Dan apa yang mereka kehendaki, tetapi jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana firman Allah, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah tempat mereka dikembalikan. Ni surah Ali Imran ayat 81. Baik, ni ketetapan. Apapun yang dikehendaki oleh manusia tapi Tuhan tak izin, dia tak jadi. Begitu juga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak begitu pasti akan terjadi. Kalau kita nak tapi Tuhan tak mau, dia tak akan jadi. Itulah yang dipesan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Semasa Nabi bergendong dengan dia duduk belakang Nabi atas unta. Masa tu dia budak-budak lagi. Di antara pesanan dia, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Tuhan jaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajid tujahaka. Kamu pasti Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Minta dengan Allah. Minta tolong ke Tuhan. Nak minta dengan Allah. Laukan, kata Nabi, sekiranya semua ni
manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada kamu, jika Allah Ta'ala tak izin, maka mereka tak boleh beri manfaat. Begitulah sekiranya semua manusia ni berkumpul nak beri mudarat kepada kamu, kalaulah Allah Ta'ala tak izin, maka kamu tidak akan dapat mudarat tersebut. Ini keyakinan yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang budak, bahawa ketetapan Tuhan tetap akan berlaku. Allah ya Karim. Jadi kalau kita tengok benda ni, kita tidak ada takut kepada yang lain selain daripada Allah. Kerana untung baik kita duduk di tangan Allah. Kita hanya berusaha sahaja untuk menghindari diri kita daripada keburukan, dan kita hanya berusaha sahaja untuk ambil kebaikan yang ada kepada kita. Tapi jiwa yang tenang, dia akan alallahi tawakkal. Dia ada sifat menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Keputusan Allah Ta'ala siapa tahu, baik ataupun buruk. Kita buat rumah besar-besar, yang kita sangka kita mati di rumah tu, tapi tak, kita mati di hospital. Mati pula COVID, orang tahu balik di rumah, lalu je depan rumah, hai bye bye. Betul tak? Itulah Allah yang menetapkan sesuatu kepada kita. Tak ada bimbang jiwa kita kalau kita duduk dalam ketetapan Allah Ta'ala. Betul, sama ada orang keji kita, sama ada orang buang kita, hatta kita menerima ugutan, tidak menjadi terluka dan tertekan jiwa kita, sebab kita ada Allah. Sebab kita ada Allah. Yakinlah dengan janji Allah nak banding dengan janji manusia. Manusia mungkin boleh janji macam-macam pada kita. Kita hidup dalam keadaan berkeluarga, suami isteri. Kita tidak tahu ketetapan Allah untuk kita dan isteri kita macam mana. Tapi kita tidak mahu masalah dan penceraian. Siapakah hari ini kita minta dengan Allah Ta'ala? Kita minta supaya hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana hablana, wahai Tuhan kurniakan kepada aku, hablana, daripada perkataan Allah yang Al-Wahhab, bukan Wahabi ni. Ya, Al-Wahhab itu nama Allah. Nah, hablana, kurnia kepada aku isteri, zuriat keturunan, qurrata a'yun. Macam mana hujung kehidupan kita, kita tak tahu. Ada orang yang bahagia. Akhirnya Allah Ta'ala takdir, sama ada suami ataupun isteri sakit, tiba-tiba hilang kebahagiaan. Sebab itu daripada awal lagi, setiap apa yang kita buat, keikhlasan mesti ada. Berkahwin mesti ada keikhlasan dalam perkahwinan. Kalau kita tidak ikhlas berkahwin dengan dia, dengan seorang isteri, kita tidak akan tahan dengan ada perangai dia ataupun dengan perangai suami, isteri dengan perangai suami. Tapi kalau kita ikhlas, dan mulut kita tak pernah sebut pun saya menyesal jadi suami awak, dan isteri pun tak pernah sebut saya menyesal jadi isteri awak. Kalau ada suami isteri sebut begitu, saya menyesal, maknanya daripada awal keikhlasan yang dibina telah terkubur pada hari yang dikeluarkan perkataan begitu. Sebab apa? Sebab kita nak ikhlas. Tuan-tuan bayanglah hamba Allah yang mukhlisina lahuddina, orang yang mukhlis, hamba Allah Ta'ala yang ikhlas ni, sehingga mereka diberi syurga oleh Allah dengan sebab keikhlasan mereka. Seorang perempuan yang kita dengar cerita yang tak pernah semayang, bari yang jahat, ikhlas beri minum pada anjing dengan tidak ada pujian daripada siapa-siapa. Tidak ada pujian daripada siapa-siapa pun. Dia bagi kepada orang anjing dalam keadaan orang memang dia bari, memang dia jahat, orang pandang dia jahat, tapi keikhlasan dia, satu benda dia buat, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga kerana keikhlasan dia. Pendakwah mesti pendakwah yang ikhlas. Saya pesan diri saya sendiri, mesti pendakwahnya ikhlas. Keikhlasan dalam berdakwah ini menyebabkan Allah Ta'ala berkati hidup kita, Allah Ta'ala tambah nikmat kehidupan kita kerana kita ikhlas dalam menyampaikan ilmu Allah. Kita nak bercakap benar sebab kita ikhlas. Kita nak berkata betul sebab kita ikhlas.
Bukan kita berkata mengikut apa yang orang nak. Saya nak ustaz sebut gini. Lepas tu jangan sebut macam ni. Kalau dia kata jangan sebut begini tu, benda yang memang tak boleh sebut, waqi' tu tak kena, keadaan semasa tu tak mengizinkan, itu cerita lain. Ya? Tapi benda yang kena sebut begini sebab masalah sekarang ni masalah yang berlaku. Kalau tak sebut tak boleh. Tak boleh ustaz. Tak boleh sebut benda tu sebab apa? Sebab majoriti jemaah masjid situ memang perangai gitu. Kalau ustaz sebut, dia kata ustaz sekali ni yang makan kambing, esok makan ikan kering dah dia kata. Nah, tapi kalau kita kejar yang tu, redha manusia, kita tidak akan dapat redha Allah Ta'ala. Sebab tu di antara doa kita dengan Allah Ta'ala, jangan Allah, kamu jangan biarkan manusia yang atur aku ni, biar kamu yang atur aku. Kalau kita cari redha orang lain, Allah Ta'ala akan biarkan kita diatur oleh manusia. Mana ada kita puas hati dengan manusia ni? Tak ada seorang pun puas hati dengan manusia. Hatta orang hidup sebilik dengan kita, isteri kita baru tidur nampak muka dia, tu pun kita tak puas hati dengan dia. Ada masa dia tak puas hati dengan kita. Tapi Allah, orang tak puas hati dengan Allah, memang hidup dia memang kecelakaan yang besar hidup dia kalau tak puas hati dengan Allah. Tak puas hati apa dengan Allah Ta'ala beri pada kita, benda yang kita tak minta dia bagi pada kita. Apa benda yang kita tak puas hati dengan Allah? Allahu Akbar. Itulah hidup kita tuan-tuan. Baik, dialah yang maha suci, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan dan memberi mereka rezeki, Rabb yang menghidupkan dan mematikan mereka, Rabb yang membolak-balikkan hati mereka, Rabb yang mengatur seluruh perkara mereka. Tidak ada Rabb bagi mereka selainnya, tidak ada raja bagi mereka selainnya, tidak ada menciptakan mereka, tidak ada yang menciptakan mereka selain dia semata. Sama saja, entah mereka mengakuinya ataupun mengingkarinya, sama sahaja. Apakah mereka mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya, akan tetapi orang yang beriman di antara mereka mengetahui hal tersebut dan mengakuinya. Berbeza dengan orang yang tidak mengetahuinya, atau orang yang keras kepala menentangnya kerana kesombongannya kepada Allah, tidak mahu mengakui dan tidak mahu tunduk kepadanya, walaupun sebenarnya dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbnya dan pencipta. Baik, yang pertama sekali, dia yang menciptakan, dia yang memberi rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit dijanjikan rezeki bagi kita. Alhamdulillah, dengan hidup yang Allah Ta'ala bagi, dengan rezeki yang Tuhan bagi, saya rasa hak lebih banyak pada hak tak cukup. Lebih banyak hidup kita ni, lebih sangat Tuhan bagi pada kita. Cuma kesyukuran kita tu hak kurang pada Allah Ta'ala. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Allah Ta'ala menghidup, Allah Ta'ala yang mematikan, dan dia yang membolak balik hati manusia. Ni hak kita takut. Ni yang Nabi doa ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sekejap je Tuhan nak balik manusia jadi begini dan jadi begini. Apa yang kita minta? Nabi ajar kepada kita, sabbit qalbi. Sabbit ni maknanya paku kemah, maknanya begitu. Tak bergerak. Kalau ada paku pasok di bumi, bin tu biar kukuh, tu makna sabbit qalbi. Minta dua benda je, ala dinik, dalam agama kamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepada kamu. Sebab orang yang hidup dalam keadaan beragama dan orang yang taat pada Allah, dia je dapat masuk syurga. Firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulah, mana-mana orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima. Kata Allah, nescaya sesungguhnya dia mendapat kejayaan yang besar. Itu yang kita minta, sabbit qalbi, supaya tetap ke hati kita. Sebab hati duk gini, ada masa iman kita naik, ada masa iman kita kurang. Ya Rabbi, hidup kita memang begitu Tuhan buat. Nak serabut tak boleh. Serabut dengan hati ni tak boleh. Sebab apa saya kata gitu?
Baik, kita duduk dalam masjid dan mengajar begini, okeylah hati kita. Tapi kita bergaul, bertipu dengan masyarakat, jumpa macam-macam orang, macam-macam kawan. Kadang-kadang kita goyah. Tapi orang mukmin dia tidak akan goyah kalau mukmin. Munafik dia akan goyah. Orang mukmin dia tidak akan goyah. Cuma bila masa iman dia turun tu, adalah syaitan tipu dia sikit. Syaitan tipu dia sikit. Tapi dia mudah sedar, dia mudah beristighfar. Kerana sifat orang mukmin, innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengaku Tuhan dia Allah, summa istaqamu. Sifat istiqamah. Istiqamah dengan mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku Allah. Apa makna Rabb? Rabb ni inilah menciptakan, beri rezeki, menghidupkan, membolak-balik, mengatur. Ni kerja Tuhan ni. Yang kita sebut Rabb ni, Rabbil Alamin. Dia mengakui semua Tuhan Allah, Rabbuna Allah. Summa istaqamu. Kemudian dia istiqamah di atas perkataan dia. Dia tidak berbolak-balik, tidak. Duduk gitu. Mati-mati pergi dengan perkataan tu. Hidup dia, Allah Ta'ala sebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa makna dia? Allah Ta'ala waktu malaikat ke dia, tolong, orang panggil tolong jaga dia, supaya dia tak mudah pergi ke sini, tak mudah pergi ke sana. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Istiqamah ni ada juga rasa sikit, tapi semangat tu Tuhan bagi. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Beri berita gembira. Abshiru, beri berita gembira al jannah, syurga. Sakit gila. Orang nak buat apa buat gila. Sebab apa? Rabbuna Allah summa istaqam. Kalau kita boleh iman yang begitu, Allah Subhanahu wa taala janji syurga kepada kita. Dan itulah iman para sahabat bila berdepan dengan musuh. Mereka tak lari. Sahabat ni tak lari. Nabi SAW ajar kepada mereka akidah yang begitu kuat, pergantungan diri kepada Allah yang begitu kuat. Dia mematikan, dia menghidupkan. Mati syahid. Semangat tu. Waktu kita pada hari ni kalau kita bercakap jihad, kita nak pergi jihad di mana? Mana negeri yang kita nak jihad? Nak pergi di Palestin, takut ke bini. Nak pergi berjihad di mana? Jihad kita yang paling besar ni jihad ni. Jihad memperkukuhkan sunnah Nabi SAW. Dalam negara kita yang membuka ruang kepada agama gitu begitu luas. Alhamdulillah umat Islam yang memerintah negara kita pula dijaga oleh orang Islam, memberi dakwah yang luas. Sebab tu kita menolak fahaman irhabi, fahaman yang apa ni, yang ekstrim ni. Fahaman yang ekstrim kita menolak. Sebab apa? Sebabnya kita ada ruang untuk berdakwah, kecuali kita tak ada ruang untuk berdakwah. Itu bagi faham elok-elok. Akhirnya bagi faham elok-elok. Kalau kita tak faham macam ni, memang kita akan jadi ganas. Memang kita akan jadi ekstrim. Ekstrim dalam masalah memegang fiqh, hukum fiqh, itu tak ada masalah. Sebab hukum fiqh ni berbentuk fatwa, berbentuk ijtihad. Hukum halal haram apa semua ni barang tak berubah ni. Dia tak boleh ubah. Tapi fatwa tu berubah. Fatwa tu benda berubah. Kalau ulama zaman dulu berfatwa, wajib kita sama-sama turun ke Palestin untuk mempertahankan negara Palestin. Dan fatwa itu berubah. Hamas, bila Israel serang, dia serang balik. Hamas. Bila Hamas baik dengan Iran, orang marah pada Hamas. Hamas baik dengan Iran, orang marah pada Hamas. Tuan-tuan nak tahu, sepanjang Hamas duduk berbaik dengan Iran, tak ada satu pun masjid Syiah di Palestin. Di Gaza tu tak ada satu pun masjid Syiah
Bermakna Hamas lah orang yang paling kenal siapa dia Iran. Orang yang kerah-kerah ni kata sudah dah, Hamas ni gerakan ni, Hamas ni begitu, Hamas ni begini, habislah jadi Syiah lah, jadi begitu, jadi begini. Duk kata ke dia tu duk bina kerajaan, tak ada negara Islam pun suluh tangan pada dia. Rakyat dia tak dapat makan, pekerjaan tak ada negara Islam pun tolong dia. Tiba-tiba Iran mari tolong. Bila Iran mari tolong, orang pakat kata lagi, habis dah jadi Syiah lah, jadi apa lah. Apa yang Iran tawarkan yang Hamas tolak? Ni nak beritahu ni keadaan umat Islam hari ni. Apa yang Iran tawarkan pada Hamas? Iran kata, aku nak buat satu hospital yang tercanggih di Gaza. Aku nak mari doktor, aku nak mari engineer, aku nak mari semua kelengkapan daripada Iran, mau bagi kawasan dia. Hamas kata, tak payah. Doktor aku ada, engineer aku ada, belambak rakyat aku tak dapat kerja, mau bagi duit je kan. Sampai sekarang ni Iran tak bagi duit kepada Hamas untuk buat hospital. Tawaran kedua Iran, mu nak apa Hamas? Mu nak sekolah, aku buat sekolah. Cuma mu tolong bagi buat masjid satu untuk Iran ni, masjid ni. Mau buat sekolah, aku bagi sekolah tercanggih dengan makmal apa. Hamas kata, aku boleh buat kurikulum sendiri, aku boleh buat sekolah, mau bagi duit je pada aku. Cikgu aku pun ramai tak dapat kerja. Sampaikan hari ni Iran tak bagi duit kepada Hamas. Cuma dia bagi duit bantuan tu ada, tapi nak buat mari semua kelengkapan Iran di situ tak ada. Minta maaf. Itu Syiah ni bijak. Sebab tu kita jangan, orang panggil celupa mulut sangat, sedap mulut, duk kata ke Hamas duk baik dengan Iran saja, jangan. Kita kena tengok orang panggil politik yang berlaku. Begitu juga dengan saya sehari dua ni mengulas. Tuan-tuan tahu Syiah negara kita ni, dalam negara kita ni, dia tak boleh lagi dah sebab kita ada undang-undang. Tak lagi dah. Dalam perleh lagi dia tak lagi. Dia nak pergi jauh tak boleh Syiah ni. Tapi di negara Thailand, negara sebelah kita ni, tuan-tuan, dia nak menjadikan Thailand sebagai pusat sebaran Syiah di Asia Tenggara. Ini benda yang berlaku. Tuan-tuan bayanglah, dia ambil anak-anak yatim daripada selatan yang duduk pelihara di Bangkok 10,000 lebih orang. Apa yang akan jadi bila balik? Kita kata nak buat apa negara Thailand, umat Islam sikit. Hak sikit tu dia nak biar jadi Syiah. Apa yang akan dia buat? Apa mu nak apa, tak ada masalah. Jadi macam Yaman lah. Yaman Houthi ni, Allah, satu kapal binjan ni je. Kalau kita buat contoh Houthi-nya, kalau sebut Houthi tu satu kapal ni je orang Houthi-nya. Cuma silap kerajaan Yaman, orang Houthi ni tidak diberi baik, layanan yang baik. Api pun, elektrik ni pun ada 4 jam je sehari. Patut air pun tak cukup, apa pun tak cukup dia. Iran kata tak apa, aku tolong. Saya kena ingat, aku bagi senjata, lepas tu mau masuk. Dia pun beli kabilah 2, 3, 4, pom habis Yaman. Siapa dia? Tu Swiss, dia duduk di Iran. Oleh kerana itu kita kena bercakap benar, kita kena bercakap kedamaian, kita nak damai. Kedamaian itu penting. Dan semua perang dalam Islam ini di atas satu ayat, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kamu serang mereka sebagaimana mereka menyerangi kamu. Mana cara siapa cari pasar? Musuh cari pasar. Tu pun wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka hulurkan tangan untuk damai, damai. Wattaqullah wa tawakkal 'ala Allah. Dah serah pada Allah Taala. Oi, kalau ikut perkataan masa Nabi nak masuk Hudaibiyah lah cerita dah. Nabi nak masuk Mekah tu, perjanjian Hudaibiyah. Umar pergi tanya Abu Bakar, adakah kita ni orang beriman, kita masuk Mekah, kalau kita mati syahid, perang syahid. Oh, kalau ikut semangat Sayyidina Umar tu sungguh tak bagi masuk, perang lah. Tapi tidak. Islam bila siapa je tak mau perang, kita nak berdamai, Islam kata sambut kedamaian.
Dan dia khianat ke apa ke, tawakkal ala Allah, kita ada Allah, serah pada Allah. Niat saya nak sebut ni, wa tawakkal ala Allah. Dalam kehidupan kita kalau ada benda tu, musuh nak rancang jahat pada kita apa pun, ikut dia lah. Sebab kita ada Allah yang mengurus kita dengan baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi